Ini bab ancaman berat terhadap orang yang berbuka atau membatalkan puasanya dengan sengaja. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa ada sebarang kebenaran yang dibenarkan oleh Allah untuknya, nescaya tidaklah dapat mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu puasa sepanjang tahun atau puasa selama-lamanya. Dengan sanad satu lagi Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah juga, katanya Nabi SAW bersabda, sama seperti hadis Ibnu Katsir dan Sulaiman yang tersebut sebelum ini. Kata Abu Daud, khilaf tentang nama salah seorang perawinya, sama ada Ibnul Mutawwis atau Abul Mutawwis, berlaku pada Sufyan dan Syu'bah. Ini riwayat daripada Sufyan dan Syu'bah. Bab man akala nasiyan, ini bab orang yang makan dengan terlupa, yakni pada ketika berpuasa. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah makan dan minum dengan terlupa dalam keadaan saya berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memberi makan dan memberi minum kepadamu. Ini bab melewatkan qada puasa bulan Ramadan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya sesungguhnya saya ada puasa bulan Ramadan yang perlu diqada, tetapi saya tidak dapat mengqadanya sehingga datang bulan Sya'ban. Ini bab tentang orang yang mati dalam keadaan menanggung puasa, jadi dalam keadaan dia perlu mengqadha puasa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan menanggung puasa, walinya boleh berpuasa bagi pihaknya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya jika seseorang sakit di bulan Ramadan kemudian dia mati dalam keadaan belum sempat berpuasa, yakni sebagai mengqadanya, ut'ima anhu, boleh diberikan fidyah bagi pihaknya dan dia tidak perlu diqadha. Ia tidak perlu diqadha. Tetapi jika ia bernazar, walinya perlulah mengqadha puasa bagi pihaknya. Perlulah atau bolehlah mengqadha bagi pihaknya. Itulah beberapa bab yang kita baca saat ini, yang mana di dalam masing-masing bab itu ada beberapa hadisnya. Kita tengok semula, undur ke belakang, iaitu bab ancaman berat terhadap orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja. Maksud puasa di sini ialah puasa fardu, puasa yang wajib, bukan puasa yang sunat. Sebabnya kalau puasa yang sunat itu masih ada khilaf, masih ada khilaf. Setengah-setengah ulama seperti Syafi'i dan lain-lain berpendapat tak apa, boleh. Dia nak buka, boleh. Nak teruskan puasa dia pun boleh juga.
benda tak ada belah mana pun nak buka tak apa. Tapi setengah-setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan tak boleh. Kalau puasa sunat pun, kalau dah puasa dia kena qada. Kalau dah kita batal walaupun sunat, bila kita telah mula puasa kita batal, kita kena qada. Tidak qada dosa. Tidak qada berdosa. Jadi itu pendapat masing-masing lah. Hak sini tajuk hak Imam Abu Daud buat ni ialah berhubung dengan puasa fardu. Sama ada yang difardukan oleh Allah seperti puasa bulan Ramadan tu, ataupun yang diri sendiri wajibkan, fardukan, iaitu dengan bernazar. Dia bernazar. Bernazar tu asalnya tak wajib, tapi bila dia bernazar jadi wajib. Hak tu maksud sini. Jadi ada ancaman berat kepada orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja. Jadi tak boleh main-main. Tak boleh main-main berkenaan dengan ibadat ni. Bila kita sudah buat, kena sudah dengan baik. Tak boleh mudah-mudah lah. Tak boleh mudah-mudah. Sehingga kalau dalam keadaan terdesak, misalnya ada ular kau tiba-tiba, kita duduk semayang, ada ular, jadi kita boleh lari, tapi tak boleh batal semayang tu mudah-mudah, tak boleh. Hak hukum, hak asal tu maknanya bergerak dengan banyak tu, membatalkan semayang tu, jadi tak apa pula situ dalam keadaan tu. Untuk kita mengelak lari tu, jadi tak apa. Namun kita nak batalkan semayang itu mudah-mudah tak boleh. Itulah nak ayatnya. Kalau semayang lagu tu, puasa pun lagu tu juga tak boleh mudah-mudah lah. Jadi oleh kerana tetamu mari, jadi kita pun nak melayani tetamu kita tu, kita nak buka puasa. Padahal puasa kita tu puasa qada bulan Ramadan. Bila qada bulan Ramadan fardulah juga. Memanglah tidak wajib kita puasa selalu. Tapi bila kita puasa tu, puasa qada ni mana kena jaga. Tak boleh nak batal tak tentu kali. Mudah-mudah tak boleh. Berbeza dengan kalau puasa sunat. Kalau puasa sunat, tetamu mari, kita nak melayan dia, nak ambil hati dia, tak apa, boleh buka. Itu pun kalau mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan dia lah. Kalau hak sepakat tadi Abu Hanifah, Malik ke apa, tak boleh. Lagu tu puasa sunat pun. Jadi kalau kita tahu tetamu kita nak mari esok, tak usah puasa dulu lagi. Gitulah. Sebab kalau dah puasa tak boleh batal. Kadang nak jaga tetamu ke apa tak boleh. Tak boleh. Kalau batal kena qada. Adapun golongan yang pertama seperti Syafi'i ke apa tadi, dia kata kalau batal pun tak kena qada. Tak kena qada dan tak dosa. Itulah beza pendapatnya. Tak apa dah. Jadi kalau kita tengok hadis ni, riwayat daripada Abi Hurairah ni, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang, kalau zahirnya makna berbuka puasa, aftara tu. Tapi kalau berbuka puasa ni kita faham pada masa dia itulah, bila jatuh matahari itu, itulah makna masa buka puasa. Kalau kita terjemah di sini, sesiapa yang berbuka puasa pada suatu hari di bulan Ramadan tanpa kebenaran, buka puasa tu kita fahamnya pada masa dia lah. Sebab itulah di sini saya terjemah tadi, sesiapa yang membatalkan puasa membatalkan puasa. Itulah maksud buka puasa tu. Bukan larang buka puasa pada waktu dia. Tu tak apa. Tak apa tu. Ini membatalkan puasa mana-mana hari di bulan Ramadan. Yang ni puasa hak fardu lah, tanpa ada sebarang kebenaran yang dibenarkan oleh Allah untuknya. Kalau ada keuzuran, ada kebenaran itu, tak apa, tak puasa pun, walaupun bulan Ramadan pun. Sebab dalam ayat sebut
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa-siapa sakit ataupun dalam perjalanan, tak apa, dia nak buka, dia tak puasa pun tak apa, cuma dia kena ganti pada hari lain. Jadi itu kebenaran yang Allah SWT bagi, itulah maksudnya. Sakit, Allah bagi. Dalam musafir, Allah bagi. Kalau tidak begitu, tak ada keuzuran, saja-saja ya dia membatalkan puasa dia, atau tak puasa, bukan masalah batal tak puasa dulu lagi. Jadi lepaslah dia. Dia kena jahil, kena kerah kepala, tak erti lah. Kemudian hari bila dia sedar, dia kena qada. Tak ada sakit, tak ada musafir, tinggal dengan sengaja. Jadi tadi tajuk tadi pun orang yang membatalkan puasa dengan sengaja atau tidak berpuasa dengan sengaja. Tapi moga dia kira orang Islam ni puasa. Jadi bila puasa membatalkan dengan sengaja tu tak boleh. Kalau dia tak puasa daripada awal lagi pun sama juga. Tak ada kebenaran. Kalau ada kebenaran ni lagu mana? Misalnya mari kotor, tadi sakit, musafir, mari kotor. Kalau orang perempuan, itu kebenaran. Bahkan dia dilarang, dia puasa, dilarang. Jadi itu ada kebenaran, itu maksudnya begitulah. Jadi kalau tak ada sebarang kebenaran untuk dia, lepas tu dia qada seumur hidup dia. Siyamud dahr, satu dengan makna sepanjang hayat, selama-lama. Satu. Siyamud dahr juga dengan makna puasa sepanjang tahun. Ikutlah nak pakai mana-mana pun. Kalau kita kata sepanjang hayat dia, itu lagi lah, lama lah. Tak dapat ganti, tak dapat qada. Jadi puasanya sepanjang hayatnya tidak dapat mengqada satu hari yang dia tinggal ataupun dia batalkan itu. Kalau kita tengok riwayat satu lagi tu, di peringkat bawahnya beza, tapi di peringkat atas serupa. Di peringkat atasnya daripada Habib bin Abi Thabit dan seterusnya ke atas sama. Lafaznya pun sama juga. Lafaznya pun sama juga. Jadi maknanya Imam Abu Daud buat mari dua riwayat sini. Hakikatnya kalau tengok di atas tu hak tula je. Jadi riwayat. Jadi maknanya tak boleh qada. Lagu mana ni? Tak ada qada. Tidakkah dalam hadis-hadis yang lain kita tengok baru ni ya, seorang tu dia bersetubuh pada waktu siang hari bulan puasa. Nabi SAW suruh dia bayar kafarah lah, dan kena qada satu hari sebagai gantinya. Mana hari hak dia batal puasa tu dengan sebab setubuh tadi tu batal adalah puasa hari tu. Jadi Nabi suruh dia ganti puasa tu pada hari yang lain, satu hari lah. Mana satu hari boleh ganti dah untuk satu hari puasa yang dibatalkan itu. Berapa pula dalam hadis ni kata kalau sepanjang hayat seumur hidup pun tak boleh nak qada tu, tidak dapat mengqada satu hari yang dibatalkan itu pula apa. Jadi sudah nampak ada percanggahan di sini. Sudah nampak ada percanggahan di sini. Dan selain daripada hadis itu banyak lagi hadis-hadis yang lain yang zahirnya mana satu hari saja memadai dah untuk ganti satu hari puasa yang dibatalkan itu. Kalau dua hari, begitulah seterusnya. Mana untuk satu hari saja qada dia, bukanlah tak boleh diqada. Jadi kalau tidak boleh diqada, apa maknanya Nabi suruh qada di dalam hadis-hadis yang lain? Jadi sekarang ni sudah ada percanggahan, sudah ada orang panggil ta'arud, pertentangan di antara dua hadis. Satu perkara yang kita perlu sekali faham,
Kena sedar betul lah apabila mengaji hadis. Dia kena tengok ada pertentangan ke tidak, ada percanggahan ke tidak satu hadis tu dengan hadis yang lain. Kalau ada macam ni, anak orang ada, bolehkah kita pakai kaedah tarjih di situ? Bolehkah kita pakai kaedah tarjih di situ, atau kita nak pakai kaedah mana? Kaedah mana? Satu kaedah tarjih, atau kaedah kita kata salah satu daripadanya sudah mansukh. Itu kaedah juga. Atau kita nak pakai kaedah iaitu tengok kepada hadis tu, hak mana lebih kuat, hak mana lebih kuat. Jadi kalau masalah tarjih, dia tengoklah hak mana lebih kuat. Kalau hadis tu tidak sahih langsung, tidak timbul ada masalah tarjih, mana kita kena ke tepi ke hak tu, pakai hak tu. Hak mana ni nak pakai hak mana? Atau dia boleh kita pakai dengan makna yang lain, dengan makna yang lain. Maknanya pakai kaedah jamak, orang panggil kaedah taufik, kaedah jamak dan taufik. Jamak tu makna kita cuba pakai kedua-duanya, tapi hak ni pakai di tempat dia dalam keadaan ni, hak ni pakai dalam keadaan ni. Kita cuba kompromikan, sesuaikan hadis itu dengan kita kata hak ni pakai dalam keadaan gini, hak ni pakai dalam keadaan ni. Hak mana satu nak pakai? Baiklah, kalau kita tengok kepada hadis ni dari segi sanad dia tak boleh lawan dah dengan hadis hak sah lagi. Hak sah lagi satu pihak lagi lah, banyak dah hak tu lebih banyak yang menyatakan puasa satu hari yang dibatalkan itu boleh diqadha dengan berpuasa satu hari pada bulan lain. Ada dah banyak sekali hadis-hadis seumpama itu. Jadi hak ni kita tak boleh pakai langsung. Tak boleh pakai langsung dengan arti kalau kata qadha sepanjang hayat, pun tak boleh qadha juga. Ataupun setahun pun tak boleh qadha juga. Kalau 2 tahun boleh mungkin, tak boleh pakai tu. Kita kena ketepikan tu. Sebab hak tu banyak satunya, yang keduanya sahih, tinggi, dan hak ni dia tidak sahih. Hadis ni tidak sahih. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Sebab apa kalau kita tengok? Cuba tengok hak mana ada kitab ni ramai juga ada kitab ni kan, kita boleh tengok. Bawa muka surat 227. Qala Ibn Ma'in Abul Mutawwis Abdullah urahu kufiyan thiqah, wa qala al-Bukhari ismuhu Yazid ibn al-Mutawwis, wa qala Abu Hatim la yusamma. Qultu wa qala Ahmad la a'rifuhu wa la a'rifu hadithahu an ghairihi, wa qala al-Bukhari la a'rifu lahu ghaira hadith as-siyam, wa la adri sami'a abuhu min Abi Hurairah am la. Wa qala Ibn Hibban yarwi an abihi ma la yutaba'u alayhi la yajuzu al-ihtijaj bi afradihi. Sini kalau ada kitab ni dia ialah kitab-kitab ni sebab tu dia kena mengaji. Kalau tidak mengaji tak apa, kalau kemah dah kemah sungguh tak apa. Tapi kalau bobo boleh tu boleh jadi kita keliru lagi benda-benda lagu ni, kena mengaji. Benda lagu mana? Sini dia tulis bi ifradihi. Hamzah tu kalau bawah alif, kalau alif bawah dia tu ada hamzah, kita baca ifrad. Tapi kalau baca ifrad di sini tak betul. Sepatutnya hamzah tu duduk di atas alif, jadi kena baca afrad. Begitu. Sebab ini bukan masdar. Ini bukan masdar tapi jamak. Jamak daripada fard. Jadi kita tak boleh. Lepas tu apa yang dia buat gitu? Pengarang dia buat gitu? Dah, pengarang dia tak buat. Kita percaya muka dia orang pandai lajuk.
dia tak akan buat lagu tu. Salah cetak lah tu. Salah cetak. Pengarang dia tak akan buat lagu tu. Jadi kita pun kalau baca kitab boleh ada kita baca bi-ifradi itu situ. Dah hamzah tu bagi bawah mengikut kaedahnya kena bagi bawah lah. Hamzah tu duduk bawah alif. Tapi kalau baca gitu salah, tak kena. Bukan ifrad, afrad. La yajuzu al-ihtijaj bi afradihi. Wa idza lam yakun lahu illa hadha al-hadith fala ma'na li hadha al-kalam. Jadi ada hak kata dia ni thiqah. Imam Bukhari kata mana? Imam Ahmad kata dulu sini. Dia kata saya tak kenal dia. Tak kenal. Dan tidak tahu ada hadis dia daripada orang lain. Ada hadis dia daripada orang lain. Tak tahu. Jadi kalau Imam Ahmad tak kenal orang tu, apabila dia kenal tidak sezaman pun, macam mana dia nak kenal? Maksud kenal dari sudut ilmu, bukan kenal tuan ni. Tuan mati lama dah. Tapi dia tak, orang ni tak aja jumpa ni. Kalau dia kata tak aja jumpa, tak kenal tu, kena terima lah. Muka dia pakar, tokoh hadis. Maknanya tak ada lah. Mana tak kenal. Bila tak kenal dia, makna bagi Imam Ahmad dia ni perawi majhul. Bila majhul, hadis tu jadi dhaif. Dan saya tak tahu ada hadis dia daripada orang lain. Hadis dia daripada orang lain tak tahu. Maknanya dia ni ambil daripada ayah dia saja. Abul Mutawwis tu hak diketahuinya ambil daripada ayah dia saja. Ayah dia tu ambil daripada Abi Hurairah. Itu saja. Daripada orang lain dia tak ada ambil. Kita tak jumpa. Cakap cari dalam hadis dia ni ambil daripada selain ayah dia. Apa tak ada. Kalaulah dia ni orang ngaji sungguh, orang gomo cari hadis sungguh, nyejuk pun dengan orang lain. Orang duduk ngaji belakang ramai perawi hadis ni. Apa yang jumpa ayah dia saja dia. Cara tak gomo tu, cara malah benar tu kalau gitu. Orang boleh kata gitu. Bila kata tidak diketahui daripada orang lain, mana lemah lah. Imam Bukhari kata, saya tak tahu ada hadis dia ni selain daripada hadis puasa. Ni lah hadis hak puasa ni, ni lah hak kita duduk baca lah. Hak saya tahu hak ni ya, ada hadis dia ni. Dan saya tidak pasti, Imam Bukhari kata, sama ada ayah dia tu dengar sungguh ke daripada Abu Hurairah ataupun tidak. Dia sendiri tu bermasalah dah. Abul Mutawwis tu, ayah dia tu saya tak pasti. Jadi bila Imam Bukhari kata dia tidak pasti ni, maknanya seorang yang majhul. Kalau seorang yang ma'ruf, dikenali, Imam Bukhari tahu, walaupun dia tidak sezaman pun, sebab dia bidan dia, itu bidan dia tahu perawi-perawi ni. Bila dia kata dia tak pasti, ayah dia tu dengar daripada Abu Hurairah ke tidak. Kalau ayah dia tu dengar, tak apalah. Tapi masalahnya Abul Mutawwis tu sendiri ada masalah dah. Ayah dia tu katakanlah kalau dengar, tak apalah, boleh kira. Tapi kalau ayah dia tak dengar tu daripada Abu Hurairah, mana semestinya ayah dia tu dengar daripada orang lain. Orang lain tu ambil daripada Abu Hurairah. Siapa orang lain? Tak jelas. Tak jelas. Jadi kemungkinan tu ada di situ. Dengan sebab itulah Ibnu Hibban dan lain-lain ramai lagi ulama-ulama mengatakan hadis ini tidak boleh dijadikan hujah. Mana tidak boleh nak jadi hujah ni, tak boleh nak lawan dengan hadis yang kita maklum dah tu lah. Mana kalau puasa tinggal sehari, kena ganti sehari. Bahkan Nabi suruh buat lagu tu. Mana satu hari puasa yang ditinggalkan itu boleh diqadha oleh satu hari yang lain. Boleh. Bukan tidak boleh, sepanjang hayat pun tak boleh. Itu sudah bercanggah. Jadi hadis ni tak boleh nak hujah. Jadi kita tak boleh nak letak datah ni. Kena letak tepi, ketepikan. Tu kena utamakan hadis hak lain, hak kata boleh qada tu.
Sebab apa? Sebab hadis ni tidak boleh jadi hujah. Perawi dia tu tidak hujah. Tadi kita kata ada ulama yang kata thiqah. Thiqah tak pandai lagi. Thiqah ni tak pandai lagi. Tak pandai lagi. Sebab kita kata Samilan ni lah, Samilan ni orang ngaji kan. Kalau orang ngaji sekolah Arab lah kita kata, kadang-kadang kalau dia boleh tu lulus makbul saja. Makbul saja. Dia nak sambung ngaji lagi tak boleh. Nak sambung, nak master ke, nak PhD ke tak boleh. Dia kena lebih tinggi. Tapi makbul tu lulus dah, boleh dah. Begitulah juga kalau kata thiqah ni tak boleh lagi untuk dijadikan hujah, tak boleh. Supaya dengan kalau orang lulus tu tak boleh. Dia kena sekurang-kurangnya misalnya syarat dia lah jayyid jiddan, baru boleh nak sambung. Contohnya jadi begitu juga ni. Itu dua perkara. Satu berkenaan dengan anak Abul Mutawwis, yang kedua ayah dia. Anak dia tu dhaif, tidak hujah. Ayah dia majhul. Lepas tu orang yang mengambil hadis ini daripada Umar bin Umair ialah Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit adalah seorang perawi mudallis. Seorang perawi mudallis, kalau dia meriwayatkan hadis secara an-anah macam sini, an gini, tak boleh pakai. Kita kena tawakuf, berhenti. Tak boleh pakai. Kecuali kalau ada saluran lain yang menyebutkan dia riwayatkan secara sama, atau dia kata orang tu kata gitu, orang tu cerita kepada saya, dia kata gitu. Kalau dia riwayat dengan an gitu tak boleh. Sebab kita tengok riwayat ni, an Habib bin Abi Thabit, an Umarah bin Umair, an ibn al-Mutawwis, an Abi, an itu riwayat secara an-anah orang panggil, tak boleh pakai. Jadi lagu mana nak lawan hadis tu hak tinggi tu, sahih tu, dalam Bukhari, dalam Muslim, gapo ada belaka, nak lawan lagu mana? Tak boleh. Jadi hadis ni kena ketepikan lah, kena ketepi. Sebab dia sudah bercanggah dengan hak lebih kuat. Dan Ibnu Hibban kata, dia ni Abul Mutawwis atau Ibnul Mutawwis ni, dia meriwayatkan daripada ayah dia ma la yutaba'u alaihi, hadis-hadis yang tidak ada mutabi' kepada dia. Tak ada orang lain turut meriwayatkan hadis yang sama tu seperti dia, tak ada. Dia ni pasal riwayat hadis dia seorang. Mana tafarrudat dia tu, tak ada orang lain yang meriwayatkan serupa dia. Gak orang setara ni. Kalau orang hak kuat tu, barulah dia seorang pun kita boleh pakai. Ni kalau hak lagu lemah lagu ni, dia saja riwayat, orang lain tak ada riwayat serupa dia, tak boleh pakai. Itu mengikut kaedahnya. Mengikut kaedahnya begitulah, tak boleh pakai. Jadi afrad dia tu mana tafarrudat dia tu lah. Tafarrudat dia tu kita tak boleh pakai, tak boleh buat hujah. Hak ni pun lagu tu lah juga. Sebab apa? Tokoh-tokoh hadis seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari kata kita tak tahu hadis dia ni selain daripada hadis ni. Hadis ni, hak ni je kita tahu, adalah tubiklah nama dia, hak lain tak ada. Baiklah. Imam Abu Daud buat tajuk ni, dah tahu dah tak boleh buat hujah hadis ni, apa dia mari juga. Tu benda. Dia nak ayat gapo? Dia nak ayat gapo? Dah tahu dah hadis ni tak boleh jadi hujah, apa dia awak mari juga. Kan kitab dia ni kitab sunan. Sunan cakap hukum, bila hukum tak boleh lah hadis dhaif. Apa dia awak mari? Mungkin kita miskin. Kalau tak ngaji tak tahu nak muskim mana. Tak tahu nak muskim. Ada muskim mana. Jadi Imam Abu Daud mari di dua hadis. Dua maksud. Yang pertama, dia nak isyarat kepada ada khilaf dalam perkara ni. Ada khilaf dalam perkara ni.
Maknanya kalau seseorang itu meninggalkan dengan sengaja puasa hak wajib atas dia 1 hari, ada yang kata dia boleh ganti qada untuk 1 hari itu dengan berpuasa 1 hari yang lain. Boleh. Ada yang kata tak boleh, kena 12 hari. Ada yang kata tak boleh, kena setahun. Ada yang kata tak boleh, kena gini. Ada khilaf. Dia nak isyarat kepada khilaf. Itu salah satu kerja Abu Daud. Mana sebelum kita nak baca kitab Abu Daud, kena faham dulu apa tujuan dia. Dia buat kitab dia tak serupa. Maksud dia tidak serupa dengan Imam Muslim, tidak serupa dengan Imam Bukhari, tidak serupa dengan Imam Malik, tak serupa. Lagu lain. Antara maksud utama dia ialah nak rayak khilaf ulama, nak isyarat kepada ada khilaf ulama. Nanti kita akan sebut itu. Yang kedua, kalau kita tengok tajuk dia tu, taghliz, bab taghliz fi man aftara amdan. Ini bab tentang ancaman berat. Ini bab ancaman berat, bab taghliz. Ini bukan bab hukum. Dia tidak nak ayat hukum. Hukum tu kita tahu dah. Hak kuatnya kalau puasa sehari, ganti sehari juga. Ganti sehari juga. Mana puasa, kita kata puasa tahun ni ada 3. Sementara nak sapa ke bulan puasa tahun depan, dalam masa tu kita puasa sehari dan tak kena bayar apa-apa fidyah. Semua sepakat lagu tu. Ada juga tu, kadang-kadang kita kata sepakat tu, kadang-kadang ada lagi tak kira lah tu, hak kecil-kecil tu. Secara umumnya kata kena pada qada tu. Tapi kalau lepas bulan puasa tahun depan pula tak qada lagi. Lepas bulan puasa tahun depan tu sampai ke bulan Syaban tak puasa, masuk puasa, kena puasa tahun tu lah, tahun depan tu. Lepas tu baru qada. Situ puasa hak ganti dia, hak dia tinggal ni sehari juga. Cuma ada yang kata kena fidyah, tambah fidyah. Ada yang kata tak kena fidyah. Kok mana-mana pun puasa sehari lah, semua kata lagu tu. Jadi hak ni bab ancaman. Bab ancaman dia termasuk dalam bab targhib dan tarhib dan fadail. Kalau dalam bab targhib, tarhib, fadail, hadis-hadis yang dhaif boleh kita pakai, boleh kita guna. Jadi Imam Abu Daud guna hak ni untuk tu saja. Dia bukan nak rayak tak boleh. Hak tu dia sendiri pun terima dah, dia pun tahu dah. Qada sehari je. Nak rayaknya dari segi hak tak boleh ganti tu, pahala dia, kelebihan dia, keberkatan dia, mu puasa lah sepanjang hayat pun tak boleh nak dapat kalau dia tinggal. Nak rayak kot tu. Maknanya Imam Abu Daud tengok dari sudut lain. Hadis ini memanglah tak boleh kita nak lawan dengan hadis hak sahih tu, hak kata ganti sehari, memang tak boleh lawan. Tapi boleh kita pakai secara tersendiri dengan makna yang lain, dengan makna memberi ancaman. Bagulah orang tu tidak mudah-mudah nak buka puasa. Sebab apa? Ada ancaman ni. Kalau tidak, kalau sekadar ditinggal sehari, ganti sehari, mudah. Tapi kalau dia tahu, belah-belah tu dia tahu bahawa memanglah boleh ganti sehari tu, tapi kelebihan dia, pahala dia, keberkatan dia tak boleh nak ganti sepanjang hayat pun, sampai bila-bila pun tak boleh nak ganti. Dengan itu orang jadi takut. Itulah orang panggil tarhib. Tarhib tu diperolehi dengan adanya taghliz, ancaman berat. Ancaman tu. Adakah dia mau kira nak sah saja, ganti puasa tu saja, lepas tu tak sih kelebihan, tak sih keberkatan? Tu cara tak faham benar tu kalau lagu tu. Jadi dia pakai kedua hadis. Cuma hak ni pakai untuk targhib, untuk tarhib. Targhib mana untuk menggalakkan orang buat benda molek. Tarhib menakutkan orang
daripada meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Jadi takut. Macam ni bila kita tahu ni takut. Untuk benda ni, hadis-hadis dhaif setara ni boleh dipakai. Boleh dipakai. Ya Tuhan tak bui sangat yang fardu tu buat apa? Puasa bulan Ramadan. Mana benda besar lah. Benda besar ni tinggal main-main. Boleh. Tak boleh lagu tu. Lepas tu kalau orang tinggal juga, jadi lagu mana dia tu? Siapa ke fasik? Siapa ke fasik? Kalau dia menafikan benda tu, siapa ke jadi kafir lah. Begitu mon. Jadi takkanlah benda lagu ni mudah-mudah. Jadi kalau ada ancaman dalam hadis, walaupun dhaif, kita boleh pakai untuk menakutkan orang daripada membatalkan puasa dengan sengaja, puasa hak wajib tu. Itu tujuan dia. Sebab tu dia mari sini. Bukan dia nak lawan dengan no, bukan dia tak tahu hadis ni setara di mana boleh nak lawan dengan tu. Tak. Jadi dua perkara. Satu, dia nak ayat khilaf ulama tentang boleh ganti itu sehari saja. Kalau tinggal sehari, ganti dengan sehari saja, atau kena lebih lagi. Ada khilaf situ. Walaupun khilaf itu di pihak orang kata kena lebih lagi lah, tidak kuat, tapi ada juga khilaf. Dia nak isyarat kau tu. Dan yang keduanya seperti kita kata tadi, untuk tarhib. Jadi hadis ini Imam Abu Daud bawa sini untuk tarhib, bukan nak ayat hukum, tidak. Bukan nak berlawan dengan hadis tu, nak tanding dengan hadis tu, tidak. Cuba kalau kita tengok bawah ni, muka surat 228 bawah, hasyiah bawah tu. Ini termasuk dalam bab taghliz dan tasydid indal jumhur. Mengikut jumhur ulama, dia kata ni termasuk dalam bab tu. Tapi Syaukani di dalam mizannya, bukan mizan yang silap ni, silap ni. Kalau Syaukani di dalam nailnya, dalam Nailul Autarnya. Kalau mizan ini bukan Syaukani, Sya'rani di dalam mizannya. Itu mizan. Hak mana so tak jelas tu, kena cek dulu lah. Kalau mizan Sya'rani, kalau Syaukani bukan mizan, Nailul Autar. Selalu dia rujuk dalam kitab ni Nail. Dia sebut Nail tu Nailul Autar. Dia kata ulama sepakat tentang orang yang sengaja makan dan minum dalam keadaan dia sihat, tidak pergi ke mana-mana, pada suatu hari di bulan Ramadan, wajib kena qadha satu hari sahaja. Itu sepakat. Tapi ada sebut, Rabi'ah berpendapat tidak terhasil qadha itu melainkan dengan puasa 12 hari. Kalau sehari tinggal, ganti untuk satu hari itu kena 12 hari. Tengok, dia ada sebut satu hari kena 12 hari, 2 hari kena 24 hari. Begitulah. Ibnul Musayyab, Sa'id bin Musayyab kata, kalau seseorang itu tinggal puasa sehari, dia kena qadha ganti sebulan untuk sehari. Sebulan untuk sehari. Gitu. Nakhai berkata, yakni Ibrahim An-Nakhai berkata, satu hari tinggal puasa fardu tidak boleh diganti melainkan dengan 1000 hari. 1000 hari. Nak qadha tu 1000 hari baru boleh. Ali dan Ibnu Mas'ud berpendapat tidak dapat diqadha oleh puasa selama-lamanya, sampai bila-bila. Maknanya kalau puasa nak ganti waktu sepanjang masa. Ini ada pendapat dinukilkan daripada Ali dan Ibnu Mas'ud. Qadha sungguhlah. Bukan makna tak dapat pahala ke apa, tak. Memang tak boleh qadha. Tak boleh. Kalau tinggal tak boleh lah.
Jadi tak ada qada kah? Tak ada. Kalau qada pun tak boleh. Tak jadi juga. Serupa dengan pendapat orang yang mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, malah lah, tidak kerana tertidur, terlupa dan sebagainya, tidak kerana itu, dia tak boleh qada sembahyang. Tak ada qada bagi dia. Tak ada qada. Kalau dia qada pun tak boleh. Supaya itulah gitu. Hak ni pendapat ni berhubung dengan puasa ni nampaknya lebih kurang tu. Tak boleh nak qada. Tak ada adalah terlepas. Qada pun sia-sia. Jadi supaya ulama-ulama yang mengatakan orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja tu tak boleh qada, supaya tinggalkan puasa dengan sengaja pun tak boleh qada. Sampai bila-bila pun tak boleh. Kalau hak sembahyang tu dalil dia kata tak ada. Kalau kita tengok dalam sebanyak-banyak hadis ni, Nabi suruh qada sembahyang orang yang tinggal dengan sengaja, tak ada. Tak ada. Siapa tak ada. Tapi kerana tertidur, qada, kerana terlupa, ada. Itu ada. Hak tinggal dengan sengaja tak ada. Jadi dia pakai hak zahir tu. Hak zahir tu. Jumhur ulama berpendapat kena qada. Sebab apa? Setara hak terlupa tu, hak tertidur tu, kita kira Tuhan mak ada, tersalah tu, pun kena qada. Apatah lagi kalau hak tinggal dengan sengaja, lagilah kena qada. Lagilah kena qada. Jadi hak ni pun, tapi pendapat ni pendapat yang tidak kuat semua ni, ke mana-mana. Kalau nak terima juga hadis ni, kita pakai dengan makna tadi lah, iaitu tidak dapat diganti oleh puasa sepanjang hayat dari segi pahalanya, keberkatannya dan kelebihannya. Tak boleh. Jadi berkat sangat, lebih sangat puasa bulan Ramadan. Sehari dia tu kena jaga bulan. Kalau tanpa sebab, mudah-mudah jangan. Sebab apa? Kita tak akan dapat dah. Walaupun kita boleh qada untuk satu hari itu, dari segi hukumnya iyalah, memanglah boleh, tapi dari segi keberkatan dia, dari segi pahala dia dan lain-lain, itu tak akan dapat ke mana-mana pun. Itulah maksud hadis ini. Kalau nak pakai pun kita kena pakai gitulah. Tak boleh pakai dengan makna lawan hak tu, lawan hak selagi tu. Tak boleh pakai dengan makna tu. Hak tu di tempat dia, hak ni kita pakai dengan makna ni. Baru boleh. Kedua-duanya boleh pakai lah kalau lagu tu. Kemudian khilaf pula dari segi dalam sanad ni, Ibnul Mutawwis ke Abil Mutawwis ke, hak mana sah betul. Jadi situ pun sudah khilaf. Jadi tak kemah mana lah dari segi untuk kita hukum. Hukum ni lagu mana, tak boleh qada, tak ada qada, peluang untuk qada tak ada sampai bila-bila. Tak boleh pakai. Itu berkait dengan hukum. Hukumnya tinggal sehari boleh qada, satu hari itu hukum. Gitulah. Baik, kita pergi pula kepada bab berikutnya, iaitu bab orang yang makan dengan terlupa. Lagu mana? Orang yang makan dengan terlupa. Lagu mana minum? Lagu mana kalau bersetubuh? Semuanya itu membatalkan puasa. Lagu mana hukumnya? Adakah puasa dia tu sah dan dia boleh meneruskan puasa dia, atau tak boleh, atau ada beza di antara perbuatan tadi? Dia ada khilaf juga. Ada khilaf juga. Imam Abu Daud nak isyarat kepada khilaf itulah. Tetapi pendapat yang dipilihnya dan pendapat jumhur ulama ialah berdasarkan hadis yang dikemukakan oleh beliau di bawah tajuk ni. Kalau makan dengan terlupa, minum dengan terlupa, sekadar tu dah ada hadis. Tak ada pula orang pergi royak saya jimuk dengan terlupa. Tak ada. Adanya makan, minum ada banyak. Kalau ada tubuh ke apa, itu dengan sengaja, dengan sedar, bukan terlupa. Tu ada lah. Kalau dengan terlupa ni tak ada berkenaan dengan tubuh tu. Jadi makan, minum dengan terlupa, Nabi kata hak tu habui dah tu. Jadi berdasarkan riwayat yang lain, dia suruh teruskan puasa.
teruskan puasa dan tidak perlu diqadha dah puasa tu. Tak perlu qadha. Puasa tu sah. Jadi hak tadi tu kira dengan terlupa tu kira Allah bui tu. Allah bui tu. Bukan kita. Kira-kiranya tidak sengaja lah. Bila makan dan minum pada zahirnya kira-kira membatalkan puasa dengan tidak sengaja, lain ceritanya. Lain. Jadi kalau kenyang saja dia. Kenyang. Kelebihan lah dia dapat. Tidak kata puasa dia tu jadi terjejas ke, tinggal separuh pahala dia ke. Tak ada lah. Riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata ada seorang lelaki pergi jumpa dengan Nabi SAW. Mengikut Hafiz Ibn Hajar berdasarkan setengah-setengah riwayat, dia kata ada seorang lelaki pergi jumpa dengan Nabi. Lelaki itu dia sendiri dah. Dia sendiri dah. Abu Hurairah tu sendiri dah, lelaki tu. Tapi dia tak seroyak. Orang kadang-kadang tak seroyak kan. Dia kata ada satu orang cerita tu gini, padahal dia ada. Begitulah. Ini pun begitu. Tapi banyak juga riwayat daripada Abi Hurairah yang menunjukkan tidak dia, orang lain. Jadi boleh jadi hak berlaku kepada dia pun ada juga. Hak orang pergi tanya dia bawa kepada Nabi SAW pun ada juga. Benda tu boleh berlaku. Sebab apa? Sebab ramai kan hak je puasa ni ramai. Jadi bila begitu adalah, tidak semesti dia, ramai lagi orang lain pun boleh kita terimalah. Jadi hadis di bawah bab ni saja adanya, satu saja, iaitu hadis inilah yang kita baca saat ni. Kata Syaukani ada dalam kitab ni muka surat 230, jumhur ulama berpendapat orang yang makan dengan terlupa tak batal puasa dia, dan tidak kena qadha, tidak kena juga bayar kafarah, tak ada apa-apa. Puasa dia tu sah. Tapi ni ada khilaf. Itulah yang Imam Abu Daud buat tajuk ni, dia nak isyarat kepada khilaf tu. Lepas tu dia tak amali hadis tu. Hadis orang lain pegang, dia tak mari. Tak buat mari ada dua maksud. Sama ada dia marisa, dia nak ayat hak ni, hak dia pilih, pendapat dia, mazhab dia, hak ni. Satu. Yang kedua, dia nak ceritanya hak lebih kuatnya ialah orang yang pegang dengan hak ni, termasuklah dia. Dalil ni lebih kuat, dalil hak lain tu tak kuat. Dia nak ayat tu. Jadi tidak layak saya nak kemukakan. Tak padalah, tak pada bawa. Tak pada bawa. Pada bawa ni sebab hak ni kuat sangat. Hak lain tu tak pada nak bawa. Ataupun ia sebenarnya bukan merupakan hadis, tapi berdasarkan qiyas, pendapat yang lain, pendapat saja. Jadi qiyas tak boleh nak lawan dengan hadis. Apa lagi hadis itu hadis yang sahih, tak boleh nak lawan. Hak ni sahih, hak ni sahih, tidak dhaif seperti tadi. Ada hak ni sahih. Ada orang kata hadis dhaif lebih kuat daripada ra'yu. Hadis dhaif lebih kuat daripada ra'yu. Itu pendapat setengah-setengah golongan. Setengah-setengah kata ra'yu, pendapat qiyas lebih kuat daripada hadis dhaif. Hak ni bukan masalah dhaif ni, hadis sahih. Baik, kita tengok Malik dan Ibnu Abi Layla. Malik ni Imam Malik lah, dan Ibnu Abi Layla berpendapat orang yang makan dengan terlupa batal puasa dia. Batal. Dan dia kena qadha. Jadi apa alasannya? Apa tak sepakat hadis ni? Hadis ni tak ada suruh qadha gapo pun. Nabi kata Tuhan lah tu we makan, we minum kamu tu. Tuhan lah tu. Bila Tuhan makna tidak salah. Hadis ni demo tua kan? Hadis ni. Hadis dia sebut ni. Setengah-setengah ulama Maliki, ulama-ulama dalam mazhab Malik,
dia alasan dia beralasan tak saya pakai hadis ni. Apa alasannya? Iaitu hadis ini khabar wahid, hadis ahad. Khabar wahid orang panggil juga hadis wahid, hadis ahad orang panggil juga. Ni walaupun sahih tapi hadis ahad. Khabar wahid yang bercanggah dengan kaedah, yang bercanggah dengan kaedah, yang ni kaedah usul, bercanggah dengan kaedah usul. Yang ni bagi dia, kalau khabar wahid, hadis ni sahih dah, tapi hadis tu bukan hadis mutawatir, bukan masyhur, tapi hadis tu hanya hadis khabar wahid saja. Dia tak boleh lawan dengan usul. Itu mengikut kaedahnya. Usulnya apa dia? Qiyas. Tak boleh lawan qiyas. Jadi qiyas lebih kuat lagi adalah keadaan-keadaan tertentu. Itu mengikut kaedah. Kaedah dia lah, kaedah hak dia terima. Orang lain pun pakai juga kaedah. Sini dia tak sini muka ada hadis, kita angkat tangan lah. Gitulah. Orang lain kata dah ada hadis. Apa hadis apa ni ahad, hadis ahad pun sahih, kita angkat tangan je lah. Orang lain kata gitu, dia kata tak. Itu dia. Tetapi pengarang kitab ni dia kata ini alasan yang tak betul ni. Kaedah-kaedah pun tak boleh siapa bercanggah dengan hadis, kaedah-kaedah pun. Ini sudah bercanggah dengan hadis. Hadis tu sendiri kaedah dah, kata dia. Hadis tu sendiri tu kaedah dah. Mana kalau demo pakai kaedah, tak apalah, pakailah kaedah tu. Selagi tidak bercanggah, bertembung dengan hadis. Kalau sudah bertembung dengan hadis, anggaplah saja ini termasuk dalam yang terkecuali daripada kaedah tu. Namun nak ketepikan hadis tu tak boleh. Nak tinggalkan tu hadis tu tak kena. Hadis tu sendiri kaedah dah. Kaedah apa? Kaedah yang mengecualikan. Hadis tu mengecualikan hak ni, kes ni daripada kaedah umum hak lain-lain. Setengah-setengah ulama dalam mazhab Malik, sebab dia bermasalah mazhab dia lagu tu, dia kata hadis ni hak Nabi kata hak tu hal lah tu, we makan we minum kamu tu tak apa tu puasa. Ni puasa sunat kata dia, bukan puasa fardu. Kalau puasa fardu tak boleh. Dia takwil lah hadis ni, dia takwil. Alasan dia kata dia dalam hadis ni tak ada sebut saya berpuasa puasa bulan Ramadan kah, tak ada sebut saya puasa. Tak puasa ni bukan bulan Ramadan belaka. Wajib lagi puasa pada hari-hari lain. Tapi ulama lain tak setuju, tak kena kata begitu. Betul lah dalam hadis ni, dalam riwayat ni tak ada sebut bulan Ramadan kan apa, tak ada sebut. Tapi dalam riwayat lain ada sebut, iaitu dia kata dia puasa bulan Ramadan. Apa nak kena? Dengan sebab itu tak boleh. Alasan yang dikemukakan oleh ulama dalam mazhab Malik tu tak kemah. Sebab dia bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni. Dia kata man aftara yawman min Ramadan nasiyan fala qada' alaih wala kafarah. Sesiapa yang membatalkan satu hari puasa, satu hari di bulan Ramadan dengan terlupa, dia tidak kena qada dan tidak kena kafarah. Baik, kita kata hadis tu setara mana pula ada sebut Ramadan tu. Hadis tu walaupun Ibnu Marzuq mutafarrid dalam meriwayatkannya, tapi dia tu thiqah. Ini kata qala ad-Daraqutni tafarrada bihi Ibnu Marzuq wa huwa thiqah 'inda al-Ansari. Walaupun dia ditafarrud, dia seorang aja yang ada sebut yauman min Ramadan tu, bulan puasa tak ada sebut tu, dia seorang, tapi dia ni thiqah. Dia termasuk di bawah kaedah usul hadis, iaitu ziyadatul thiqah maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah boleh dipakai, boleh dipakai. Tapi Imam Malik tak sih, cara tu tak kemah tu, dia tak sih. Kalau sungguhlah ada qaid bulan Ramadan tu, apa dia seorang, sepatutnya ramai lagi lah. Ni masalah hukum ni, dia kena lebih
dia kena kemah lagi, dia tak sel lagi. Ini masalah ijtihad lah. Dia tak sel, orang lain kata tak apa dah, dia tak sel lagi, nak kan? Ibnu Daqiq al-Aid, ini seorang tokoh ulama dalam mazhab Malik. Alasan dia kata apa? Pasal puasa, orang yang membatalkan puasa dengan makan atau minum dan sebagainya ini sudah tak ada rukun dia. Gapo-gapo ni kalau hilang rukun dia tak jadi. Kalau semaya tak ada rukun, tak sah. Begitu juga ni rukun. Dia sudah meninggalkan rukun dia. Rukun dia ke dia? Ya, itu menahan diri daripada makan lah. Itulah rukun puasanya. Dia sudah tidak menahan diri. Waktu sekarang dia sudah makan, kita kata terlupa. Terlupa apa? Dia makan lah. Aku tu dia pergi. Dia kata rukun dia tu sudah tak ada, sudah hilang. Dan ini termasuk dalam bab makmurat, bab perintah. Bab perintahnya mana kena tak boleh makan. Tak boleh makan, kena tahan diri sampai kau jatuh matahari. Itu makna puasa. Kaedahnya, mengikut kaedahnya, an-nisyan la yu'athiru fil ma'murat. Lupa tidak memberi kesan dalam bab perintah-perintah. Dalam masalah perintah tak boleh. Jadi kita tak boleh kata perintah. Misalnya apa dia kita kata? Apa dia kita kata? Hak merupakan rukun dah. Kalau dalam semaya tinggal rukun, sedangkan benda tu disuruh. Katakanlah kita ambil tak apa pendapat Syafi'i, misalnya dia kata baca Fatihah tu rukun semaya. Rukun semaya. Tak kira lah semaya seorang kau tu imam kau makmum kau, dia rukun. Tak boleh tinggal. Itu makna rukun. Lepas tu kalau terlupa, sedangkan benda tu terlupa pun tidak memberi kesan, tak terlepas, tak boleh, dia kena buat semacam terlupa pun tak sah lagi ramai tu. Lepas tu kita tengok tak baca betul, tak ada ramai yang mula. Jadi kita tak boleh beralasan sebab terlupa rukun tadi jadi semaya kita tak apalah, kira jadi. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Sebab kalau dalam bab perintah bila kata suruh, dia kena buat rukun tu. Kalau tak buat walaupun dengan terlupa, tak boleh. Begitu. Tapi orang lain kata ini paling tinggi pun, kalau ia pun kaedah yang didakwa tu paling tinggi pun dia pada tahap dalil sahaja. Kalau dalil sama-sama dalil, mana kita boleh kata hadis ini mengkhususkan hak tu, mengkhususkan kaedah tu. Mana kaedah tu betul kita terima, tapi dalam masalah ni oleh kerana ada hadis, jadi hak ni terkecuali lah, gitu. Orang lain kata gitu, dia tak sel lah, demo tu tak sel lah, nak mana? Jadi kena qada. Lepas tu orang ni kata, apa makna Tuhan kata, apa ni Nabi kata memakan minum tu bermakna Tuhan lah boleh makan boleh minum kamu. Kata dia menafikan dosa saja, mu tidak berdosa saja. Bukan maknanya dah Tuhan boleh makan boleh minum, kamu tak payah qada, tak boleh payah gitu, kena qada semacam. Hak tu tak boleh dijadikan dalil. Hak kata Tuhan boleh makan lah tu, Tuhan boleh minum lah tu kamu tu, tak boleh dijadikan dalil bahawa puasa tu sah dan tidak kena qada. Tak boleh dah jadi dalil. Hak tu paling tingginya dia nak ayat kepada dia, mana tak berdosa, tak berdosa je. Tapi dari segi batal tu batal puasa, dah kena qada. Itu mengikut apa ni Imam Malik dan ulama-ulama dalam mazhab Malik, dia faham lagu tu lah. Habis. Makan minum ada dalam hadis, hak dengan terlupa tu. Tapi kalau bersetubuh dengan terlupa lagu mana? Kalau kita kata adakah sampai terlupa
bulan puasa bersetubuh, tak kira hukum ni kan boleh jadi berlaku. Moga ramai orang manusia ni tak sampai ke kiamat ni. Kalau hak tak ada sampai Nabi, tak ada pergi mengadu harayak kata dia terlupa gitu, ya tak apalah sampai dia tak ada. Tapi orang Islam ni ada sok muka ramai, takutnya ada jenis pelupa gitulah. Jenis pelupa tu sampai gitu pun. Apa ada makna? Macam mana? Dia ada ni. Khilaf ulama tentang orang yang bersetubuh. Setengah ulama dia kiaskan dengan orang yang makan minum tadi. Kias. Jadi kalau makan minum dengan terlupa, padahal benda tu membatalkan juga puasa. Kita kena menahan diri juga daripada makan minum ketika berpuasa tu. Jadi hak ni pun termasuk dengan hak tu, walaupun tak ada sebut dalam hadis, serupa juga hukum dia. Setengah ulama kata tak boleh nak kias. Tak boleh nak kias. Mana kalau terlupa bersetubuh, batal puasa, kena qada. Cuma dia kena qada, tak kena kafar. Tak boleh kita nak kias dengan makan minum. Kalau dalam hadis sebut makan minum, tak boleh nak kias. Maka sebelum pada ni kita wayak dah, iaitu kalau mazhab Ahmad, mazhab Syafi'i, ramai lagi orang lain lagi, dia kata bersetubuh di tengah hari lah, ketika berpuasa di bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Lepas tu kena qada, bukan setakat qada saja, kena bayar kafarah. Kafarahnya apa dia? Merdekakan hamba, seorang hamba. Itu nombor satu. Kalau tak ada, pergi hal nombor dua, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nombor 3, beri makan kepada orang miskin 60 orang. Itu kafarah dia nya. Dia kata gitu. Minggu lepas kita ada tu kan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata dak. Dia bukan khusus dengan setubuh saja, membatalkan dengan sengaja ni puasa bulan Ramadan, bukan dengan setubuh saja. Kalau dengan makan minum pun batal puasa tu. Dia kena qada. Bukan setakat kena qada saja, kena kafarah juga. Maknanya kalau seseorang itu minum air dengan sengaja, dia sedar, bukan terlupa. Kalau terlupa lain. Ni kalau terlupa, kalau Malik tadi dia kata terlupa pun tak boleh juga. Terlupa pun kena qada juga, batal puasa. Tapi hak kebanyakannya kata tidak. Kalau bersetubuh, makan minum semua, Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata kena qada dan kena bayar kafarah juga. Tidak setubuh saja, kena kafarah ni. Baru ni kita ayat dah. Bermakna kalau mengikut mazhab demon ni, jalan untuk helah, orang membuat helah tu tertutup. Sebab ramai orang buat helah dan muka setubuh kena kafarah. Dia pun minum air dulu. Batal puasa dia dulu dengan minum air. Bila batal puasa dengan minum air, dia batal lah puasa dia kena qada saja. Lepas tu dia bersetubuh tu setelah puasa dia sudah batal, tak ada kena-mengena dengan puasa dah. Dia kata tak apa kalau dalam keadaan lagu tu tak kena bayar kafarah. Tapi kalau mengikut pendapat demo dua tu, tak lagi. Helah tu tak terpakai. Manakala dia minum air saja, tak ada maksud nak bersetubuh pun, kena kafarah dah. Apatah lagi kalau dengan dia maksud nak bersetubuh, lagilah. Jadi Tuhan tahu dah tu. Jadi baru ni kita katakan main cikucak dengan Tuhan lah tu lagu tu. Main cikucak dengan Tuhan. Dia tahu dah kita minum air tu nak agapo. Tapi tak payah gitu. Kalau mengikut mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, kalau tak ada niat nak bersetubuh pun, minum air saja. Tak ada sebab sengaja, tak ada sebab yang membolehkan, dia kena kafarah juga. Selain daripada ganti puasa tu, kena bayar kafarah juga. Jadi serupa juga di sini. Orang yang kata pakai minum dengan terlupa, dengan sengaja,
makan dan minum batal puasa dengan sengaja. Bersetubuh batal juga. Bersetubuh batal juga. Kalau dengan terlupa makan minum, kalau tidak batal, makan minum kalau tidak batal, setubuh pun tidak batal juga. Iaitu orang-orang yang menyamakan setubuh dengan makan minum tadi. Dia pendapat dia lebih betul. Tapi orang yang tidak menyamakan setubuh dengan makan minum, dia kata tak, hukumnya lain. Hukumnya lain. Mana dalam keadaan terlupa ni pun dia kena juga kafarah. Kena juga. Makan minum tak apa. Tak batal puasa. Hak ni batal puasa. Walaupun terlupa. Begitulah. Jadi batal puasa. Baiklah. Begitulah. Kemudian perincian lagi ada perincian lagi hak kecil-kecil tu dia ada bawah tu. Boleh baca situ. Boleh baca situ. Tak apalah. Kita pergi kepada kita perhabis ni lah sikit perbincangan ni. Zahir hadis ini menunjukkan tidak ada beza. Tidak ada beza dari segi manakala makan minum dengan terlupa tu tak batal puasa, setubuh pun gitu jugalah. Itulah zahirnya. Ada riwayat daripada Ummi Ishaq, riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad. Dia kata dia ada di samping Nabi SAW. Pernahlah tiba-tiba dibawa satu bekas sarit, macam bubur gitulah. Dia pun makan sekali dengan Nabi SAW. Lepas tu dia pun teringat yang dia tu puasa. Dzul Yadain pun kata kepada dia, Allah ni selepas kenyang dia baru teringat. Dia kata, Nabi SAW pun kata kepada dia, kamu sempurnakanlah puasamu, sebab itu tidak lain hanyalah rezeki yang Allah berikan, bawakan kepadamu semata-mata. Jadi tak apa, kamu teruskan puasa kamu. Tak apa. Kalau mengikut mazhab Hanafi, serupa dengan Malik juga, dia pakai kaedah kuat. Kaedah tu, kaedah fiqh tu, iaitu pada asalnya mengikut kaedah, bila tidak ada rukun puasa, apa dia rukun puasa ni? Iaitu menahan diri daripada makan, minum dan jima. Bila mana-mana satu ni daripada hak ni sudah tidak ada, dilanggar, mana tidak ada lagi menahan diri daripada makan, minum, bersetubuh, bila tak ada di salah satu ni, maka jadi batallah puasa. Kira-kiranya mengikut kaedahnya. Tak kira lah sama ada dengan sengaja kau tidak sengaja, kau terlupa kau dengan tidak terlupa kau, bila tak ada, dia tak ada lah, batallah puasa tu kira-kiranya. Sebab apa, rukun sudah tidak ada. Jadi dari segitu serupa dengan Malik jugalah dianya. Serupa dengan Malik. Terlupa kau tidak terlupa kau, sengaja kau tidak sengaja kau, lagu mana, ada keuzuran kau tak ada keuzuran kau, puasa tu akan jadi terbatal. Jadi itulah yang dikehendaki oleh qiyas, walaupun dia terlupa. Dan itulah pendapat Malik. Kalau terlupa pun batal juga. Pasal apa? Pasal ada zid rukun, pasal ada lawan hukum.
Rukunnya apa dia? Rukunnya kena terdiri daripada tadilah makan minum tubuh. Tak ada tu, adanya lawan dia tu tidak menghadiri, itulah. Tapi kata dia, kita orang Hanafi tinggalkan kias di sini. Kita tak pakai kias sini. Imam Malik pakai kaedah kias. Kita tak pakai kaedah kias sini. Sebab apa? Sebab ada nas. Maknanya nas. Ni lah kita nak baca ni lah hadis. Inilah nasnya. Dan dalam nas itu disebutkan alasan. Alasannya iaitu Tuhan yang beri kepada dia. Dengan terlupa tu Tuhan beri tu, bukan dengan qasak dia. Bukan dia dengan sengaja makan minum tu. Bila tidak dengan sengaja dikaitkan dengan Allah. Bukan kita sendiri. Allah lah tu, kehendak Allah lah tu. Dan tidak kehendak kita. Kehendak siapa? Kehendak Allah lah berlaku tu. Lepas tu ada riwayat daripada Imam Abu Hanifah. Dia kata la qada'a 'ala an-nasi lil athar al-marwi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terlupa tidak perlu qada. Pasal apa tak perlu qada? Dah puasa dia tu sah. Tak terbatal nak qada kepada dia nya. Apa yang dia kata tak kena qada tu? Sebab ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan qiyas menghendaki qada. Sebab tak ada rukun. Rukun hilang di sini. Walaupun dengan terlupa pun. Kalau nak kira, kalau nak pakai kias, ada sini ni. Kalau nak kira kias ni, mana kira-kiranya batal lah puasa. Supaya dengan Malik jugalah. Tetapi dia kata ittiba'ul athar aula idza kana sahihan. Kita ikut athar hadis itu lebih baik lagi sekiranya ia sahih. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ni kesehurkan dia kuat guna akal qiyas. Kuat benar. Tapi sini dia akal sangat. Imam Malik yang tidak terkenal sebagai ahli ra'yi, yang guna fikiran, mana guna fikiran ni guna qiyas lah, fikiran bukanlah belah mana. Guna qiyas tu kuat tu orang panggil guna fikiran lah. Di sini dia pula yang pakai tu qiyas. Imam Abu Hanifah tak sah. Hadis yang dikatakan sahih oleh Imam Abu Hanifah, maknanya sebab dia orang Hanafi kan, mana dia bela lah imam dia, mana kuat lah. Begitu juga Imam Abu Yusuf, anak murid dia, kritik pendapat Imam Malik. Kritik pendapat Imam Malik, padahal dia juga anak murid Imam Malik. Dia kata ini bukan hadis syadz yang kita berani nak tolak ni. Bukan hadis syadz. Hadis syadz ni sahih, tapi bercanggah dengan hak banyak-banyak lagi. Hak sahih juga bercanggah dengan hak lain. Ini pelik ni. Bukanlah gitu dia kata dia. Jadi kita tak berani nak tolak hadis ni sebab dia bukan hadis syadz. Lepas tu riwayat daripada Ali, Ibnu Umar dan Abi Hurairah juga lagu tu. Maknanya orang yang terlupa makan minum bersetubuh sekalipun, dia tak batal puasa dia, tak batal. Mengikut mereka lah, mengikut mereka tak batal. Tapi mengikut orang yang bezakan dia antara makan minum dengan setubuh tu, dia kata batal. Kalau tak batalnya makan minum saja, kalau setubuh batal. Sebab alasan dari segi logiknya pula, dia kata terlupa ni dalam bab puasa, ketika puasa ni selalu berlaku benda selalu berlaku. Kalau lah kita kata benda yang selalu berlaku ni, bila berlaku terus kita kata batal selalu puasa, jadi menyusahkan. Sedangkan asas agama Islam tidak menyusahkan, dia senang, tidak membebankan. Jadi boleh kita terima terlupa tu sebagai alasan juga untuk tidak terbatalnya puasa tu apabila berlaku makan minum tu.
Kalau mengikut pendapat Atha' dan As-Sawri, Sufyan As-Sawri, dia beza antara makan dengan minum dan jimuk dengan terlupa tu. Mereka berdua berpendapat kalau dengan sebab berjimuk batal puasa, tapi dengan sebab makan minum kalau terlupa tak batal puasa. Sebab kiasnya menghendaki batal semua tu batal tu kalau mengikut kiasnya. Sebab apa? Sudah tidak ada rukun puasa. Dia pun kata lagu tu juga. Dalam semua kes tadi sudah tidak ada rukun puasa. Tapi kita tinggalkan kias dengan sebab adanya hadis ini. Kita tinggalkan kias, tak saya pakai kias. Tapi hadis yang ada itu hanya tentang makan dan minum. Hadis yang ada tu kecuali makan dan minum. Hak setubuh tak ada. Sepukis terlupa bersetubuh, tak ada mari depan Nabi SAW. Jadi hak tu dia kata kita pakai mengikut kias. Setubuh batal. Sebab apa? Sebab tidak ada rukun. Sudah tidak ada lagi rukun puasa tu. Jadi hak tu batal. Makan minum sebab ada hadis kata dia. Dengan terlupa dia tak batal. Setubuh dengan terlupa batal pula. Apa kita kata? Sebab tak ada hadis. Bila tak ada hadis kita pakai kias. Balik kepada kias pula. Itu mengikut mereka. Orang Hanafi pula kata memanglah ada hadis tentang makan minum, walaupun bersetubuh tu tak ada hadis. Setubuh tu tak ada hadis, tetapi makna dia tu ada pada semua. Makna ilat dia tu ada pada semua. Iaitu benda ni berlaku dengan kehendak Allah, bukan dengan kesedaran seseorang itu. Dia terlupa. Bila dikaitkan dengan Allah, sebab dia kata fa innama, dalam setengah-setengah riwayat adalah at'amahu Allah wa saqahu. Jadi bermakna dikaitkan dengan Allah, tak ada kena mengena dengan hamba. Bila begitu, apa tidak kena mengena dengan hamba? Dia tidak qasad, dia tidak sedar, dia terlupa. Bermakna setubuh tu pun begitu juga. Mana kalau dengan terlupa tak batal puasa. Dia buat pergi kot tu. Dia tak pergi pada kias. Lepas tu demon dia kata, kan dalam hadis tak ada sebut orang bersetubuh, adanya makan minum saja. Waktu terlupa tu, kita kena tengok ilak dia tu. Terlupa tu dengan sebab terlupa tu hak besarnya. Kalau sengaja memang kita tahu dah tu. Dia pun kata dah. Kalau sengaja makan minum setubuh, bukan setakat kena qada saja, kena kafarah. Tapi kalau terlupa tak ada apa. Mana hak ni kira daripada Allah belaka. Daripada Allah belaka. Wa hadzal ma'na yujadu fil kull wal 'illa idza kanat mansusan kana al hukmu mansusan alaih. Kalau illat tu sudah ada sebut dalam nas, maka hukum pun ada jugalah. Hukum tu ada juga walaupun tak ada sebut dalam nas tu tentang setubuh tu. Tetapi illat dia ada, iaitu terlupa. Hak ni pun terlupa juga setubuh ni. Itu pendapat masing-masing tu. Wa yata'ammamu al-hukmu bi'umumil illah. Bila begitu hukum untuk benda lain pun dia melarat juga. Pergi juga kepada hukum setubuh pun lagu tu juga. Tidak berhenti setakat pakai minum. Hak tersebut di dalam hadis tu saja, tidak. Itu mengikut mazhab Hanafi. Wa kadza ma'na al-haraj yujadu fil kull. Kalau nak kira payah nyusah, ada belaka dia kata. Ada belaka. Ada mau dia kata makan minum tu biasa, orang salah dah. Setubuh dia tidak salah. Apa-apanya kata dia. Apa-apanya. Dia tak sih. Dia hak ni pun masuk juga kata dia. Ada belaka tu. Kalau kita kata jadi susah lagu tu, salah kan? Kena qada lalu, batal lalu puasa. Nyusahlah kita kata. Tapi kalau hak setubuh ni takkan kita nak kata nyusah, pelik tu agak jauh sikit. Dia tak sih. Setubuh pula tu juga kata dia. Itulah. Tapi kalau Imam Syafi'i gapo orang hak beza ke masalah kena kafarah ke tidak setubuh ni. Setubuh saja ke makan minum juga kena kafarah. Imam Syafi'i kan dia kata setubuh saja kena kafarahnya. Hak dua lagi tu kena kata gitu puasa. Bermakna dalam bab batal ni pun gitu juga. Dalam bab hak terlupa ni. Maknanya setubuh tak boleh. Setubuh dia kira lain. Sebab setubuh ni tak kurang biasa lah. Kurang biasa. Dah cuba kita fikirlah dari segi hak logik biasa lah. Setubuh ni orang hak menikah, hak tidak menikah selama mana tidak puasa.
tak timbul dalam masalah setubuhnya. Bagi dia nak salah warnanya, nak salah ke mana? Dia tak ada bini. Selama mana tak ada bini, tidak pasal juga, tidak wajib juga atas dia. Ini menunjukkan makan tu tak kena makan belakang ada bini ke tak ada bini ke. Ini maknanya beza tu, ada perbezaan tu antara makan minum dengan setubuh tu, ada perbezaan. Sebab itulah dalam hadis dia sebut makan minum. Benda tu ringan, benda orang sama-sama. Ada persetubuh, dia ada bini, barulah ada persetubuh. Boleh jadi terlupa setengah hari ni kamak kau tidak boleh puasa. Dah. Boleh timbul masalah tu. Tapi kalau hak tak menikah tu lah kawan, dia tetap kena puasa juga. Dan makan minum juga dia. Hak tak menikah pun. Jadi dengan sebab tu dia beza. Benar sama juga kalau kita tengok kot tu kan. Dan dalam hadis pun sebut makan minum, dia tak sebut hak setubuh. Ada beza tu. Tapi iyalah sebab kita baca saat ni lah, benda tu khilaf. Ni kata gini, dia kata gini, masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Jadi kaedah yang dia pakai tu macam Imam Malik, Imam Malik gapo, Sufyan Ats-Tsauri gapo, hak kata beza, hak kata makan minum, dia ada beza tu, suku-suku tu pula tu. Tsauri dan Atta' tadi, kalau makan minum tak apa, tak batal. Tapi kalau setubuh batal. Dia pakai kias, dia tak tinggal kias. Kita tinggal kias tentang makan minum sebab ada hadis. Setubuh tak ada hadis, jadi kita kena pakai kias. Kiasnya apa dia? Bila tak ada rukun, dia kira tak sah, walaupun dengan terlupa pun. Bila tak ada rukun, rukunnya apa dia? Iaitu menahan diri daripada makan, minum, setubuh dan lain-lain lagi yang membatalkan puasa. Tadi bila tak ada itu, batal lah puasa. Dia tak setinggal kias. Sebahagiannya dia pakai berdasarkan hadis, sebahagiannya dia pakai berdasarkan kias. Kias itu kaedah lah, orang panggil kaedah. Jadi gitulah ceritanya. Baksa lagi tu kita tangguh dulu. Setakat itulah untuk malam ni. Wallahu a'lam.